Sidang Dewan Rakyat diminta menghentikan pernyataan berbau negatif yang menyentuh sensitiviti keharmonian ketika berbahas. Laporan penuh kita langsung bersama Syamimi Saripan. Mimi? Hentikan isu dan pernyataan berbau negatif sehingga mengeruhkan suasana dan menyentuh sensitiviti keharmonian ketika berbahas di Parlimen. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul turut meminta ahli Parlimen tidak menyentuh isu berbau peribadi yang menjurus kepada mana-mana pihak ketika bersidang. Yang Berhormat hendaklah menunjukkan tingkah laku yang terpuji semasa mengenengahkan isu-isu rakyat dan negara. Ahli Yang Berhormat hendaklah menjadikan kepentingan negara sebagai matlamat utama dan tidak menggunakan Dewan ini sebagai medan politik kumpulan maupun individu. Tugas yang di-Pertua dan timbalan-timbalan saya pula adalah mengawal selia mesyuarat dan memastikan kelancaran mesyuarat dengan peraturan-peraturan oleh ahli Yang Berhormat seperti yang jelas termaktub dalam peraturan mesyuarat Dewan Rakyat. Pada persidangan Dewan Rakyat minggu lalu, Dewan gamat dengan pertelingkahan melibatkan ahli Parlimen sehingga menjurus kepada panggilan Zionis dan Yahudi. Selanjutnya, jumlah pelaburan bagi dana KWSP dijangka meningkat kepada 700 bilion ringgit iaitu peningkatan sebanyak 9% berbanding 2022 menjelang akhir tahun 2023. Perkara itu dinyatakan Timbalan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Ahmad Maslan. Setakat Jun 2023, jumlah keseluruhan dana KWSP di pasaran domestik adalah sebanyak 665 bilion ringgit. Pelaburan KWSP berpandukan lokasi dana yang ditetapkan panel pelaburan KWSP pada setiap tahun. Bagi memastikan KWSP dapat mengoptimumkan pelaburannya dengan mampan, panel pelaburan KWSP sentiasa berpandukan alokasi aset strategik SAA yang mengalokasikan aset pelaburan KWSP dalam pelbagai kelas aset, geografi, mandat dan strategi selaras dengan objektif pelaburan KWSP sebagai sebuah dana persaraan. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Sabak Bernam Kalan Salan di Parlimen. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan kini sedang memuktamadkan keputusan mewujudkan akaun baru KWSP yang boleh diakses oleh ahli. Datuk Seri Ahmad Maslan berkata ia juga dijangka memberi manfaat secara menyeluruh terutama mereka dari golongan B40, M40 dan T20 ketika menghadapi kecemasan. Mulai tahun depan, Tan Sri Yang Ketua telah diumumkan dalam Belanjawan 2024, kita akan membuka satu lagi akaun untuk pencarum KWSP. Sekarang ini ada akaun 1 dan akaun 2. Apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri, Menteri Kewangan, diumumkan akaun fleksibel. Kita akan mengumumkan tentang apa maksud akaun fleksibel ini. Yang akaun ketiga yang boleh diakses oleh semua ahli ini mulai tahun depan, akaun fleksibel. Bagaimana kaedahnya, berapa persen daripada simpanan itu boleh masuk dalam akaun fleksibel itu semua belum lagi diputuskan, tapi tujuannya adalah untuk membantu pengeluaran ketika kecemasan. Hasil libat urus bersama pihak berkepentingan berhubung isu penggunaan kalimah Allah akan dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja pada penghujung bulan ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, dapatan daripada sesi itu akan menjadi panduan ke arah membentuk satu garis panduan baharu. Jelasnya ketika ini, hasil perbincangan telah dibentangkan kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI yang dipengerusikan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Kita telah mengadakan sesi libat urus 5 kali dan kemudian hasil libat urus itu telah pun kita bentangkan pada MKI yang dipengusikan oleh Tuanku Sultan Selangor. Saya dipahamkan agenda tentang hasil libat urus itu sebagai satu cadangan ke arah membina arahan pentadbiran baru dijadualkan akan dibentangkan kepada masyarakat raja-raja yang akan bersidang di antara 25 hingga 27. Okey, itu hasil sekarang ini ya.
5 sisi libat urus itu melibatkan cendekiawan Islam, ahli akademik, sosiologi dan keselamatan awam, aktivis dalam bidang perundangan sivil dan syariah, Badan Pengurusan Syariah Malaysia dan Badan Pengurusan Keharmonian Agama. Bagi pelaksanaan pilihan raya melibatkan pelantikan pengawas di sekolah menengah akan dikaji Kementerian Pendidikan. Cadangan itu disambut baik dan akan dipertimbang sebagai usaha meningkatkan pemahaman mengenai amalan demokrasi bertepatan dengan pelaksanaan undi 18. Ahli yang berhormat, cadangan ahli yang berhormat kita akan mengambil kira, kita akan mempertikaikan dan yang itu satu cadangan yang juga sangat baik tentang pemilihan pengawas. Kami akan KPM akan mengkaji. Beliau menjawab persoalan wakil dari Indra Mahkota Datuk Seri Saifuddin Abdullah mengenai cadangan melaksana pilihan raya di sekolah menengah sekaligus mempersiap golongan remaja menghadapi pilihan raya akan datang. Sekian sahaja laporan dari Dewan Rakyat, kembali bersama Faiz Syahira di studio untuk perkembangan berita tengah hari. Silakan. Terima kasih. Saudara, kita akan kembali selepas ini.